Masa berlalu pantas dan telah sebulan aku berada di bumi kenyalang. Meluangkan masa di kawasan pedalaman di sini, melihat cara hidup orang-orang tempatan. Kali ini aku ke Mulu. Seperti biasa, aku kagum dengan semua yang aku lihat di sini. Sejak kecil lagi, aku cuma mampu menanam cita-cita untuk ke sini. Tetapi kini, aku dapat merealisasikan impianku menerokai gua-gua di Taman Negara Mulu yang bagi aku seperti memasuki di suatu alam yang lain yang penuh sunyi sepi. Mengenali dan belajar tentang orang-orang Berawan, iaitu penduduk asli di sini yang mempunyai cara hidup yang begitu unik. Saya sekarang berada dekat Mulu National Park. Saya sampai ke sini dengan flight. Saya harap ni saya punya last domestic flight. Pasal saya tak suka sangat naik flight yang kecil-kecil ni, especially kalau bawa basikal. Pasal leceh, nak kena pack, nak kena buka, nak kena pasang semua bila dekat airport semua. Masa saya fly dekat Mulu daripada Miri, flight dia kejap ya, take off, lepas tu terus masa dia nak landing, tak sampai setengah jam saya rasa. Tapi sesampainya saya dekat Mulu, mula saya ingatkan Mulu ni tempat yang sejuk, dia macam Highland. Rupanya panas dekat sini. Saya macam tak berapa tahan sangat dengan cuaca panas yang terlalu panas dekat sini. Aku sampai ke Mulu pada waktu tengah hari dan sesampainya aku di sini, aku terus memasang basikalku. Dari lapangan terbang di Mulu, aku terus mengayuh ke arah homestay yang bakal aku duduki yang terletak cuma beberapa kilometer dari lapangan terbang tersebut. Perkampungan di Mulu ini amatlah kecil tetapi mempunyai kemudahan yang agak lengkap seperti klinik dan sekolah yang bersaiz agak besar. Aku cuma berehat di rumah yang aku duduki di sini pada hari pertamaku yang dimiliki oleh seorang penduduk asal di sini, iaitu orang Berawan. Pada keesokan harinya, aku melawat ke Taman Negara Mulu yang tersenarai dalam tapak warisan dunia UNESCO kerana ia kaya dengan flora dan fauna. Di sini, aku bertemu dengan seorang tour guide yang amat berpengetahuan yang bernama Jangin tetapi lebih mudah dipanggil sebagai Jack. So di kawasan park ni kita terdapat banyaklah spesies-spesies pokok yang terdapat dalam park lah. So dia spesies dia berlainan. In 1 square kilometers kita boleh jumpa more than 300 different types of plants lah. For Mulu kita kaya dengan macam hidupan pokok, binatang ya. So rich in biodiversity lah. So one of the key features of World Heritage Area lah untuk Mulu. Aktiviti saya masa dekat Mulu ni, saya banyak pergi trekking dengan seorang guide dekat sini, nama dia Jack. Dan bila saya pergi trekking dengan dia, saya rasa satu benda yang menarik pasal saya dapat banyak belajar tentang macam-macam ilmu-ilmu hutan ni. Pasal dia ni very knowledgeable punya guide. So saya dapatlah juga belajar macam mana navigation dekat dalam hutan, dekat tropical punya jungle ni. Disebabkan walaupun saya memang asal daripada Semenanjung Malaysia, saya sendiri pun jarang explore hutan dekat Malaysia. Jadi saya tak tahu sangat macam mana rule bila kalau kita trekking dekat dalam tropical jungle dekat Malaysia ni. Jack, yang ni boleh minum ke? Ini tak boleh. Sebab dalam makan ni dia ada getah. Oh, ada getah. So setengah-setengah akar ni kalau kita minum, dia punya getah tu dia beracun. Yalah. So ini kegunaan dia ni kalau pemburu, dia akan guna ni untuk anjing dia. So apabila anjing ni dia macam hilang dari bau dia,
ataupun kurang efektif dalam menghidu, dia orang akan ambil akarnya. Ya. So dia akan potong yang bahagian besar akarnya. So dia akan ketuk dulu, hancurkan dia. So air tu yang ataupun getah tu yang akan membuat deria hidu anjing ni balik kepada normal. Ya. So liana yang boleh diminum tu kulit dia agak kasar sikit lah. Ya. So dan ada warna kehitaman sikit lah. So apabila potong, air tu tidak akan keluar terus. So you perlu tunggu lagi. So dia akan menitis perlahan keluar. Tapi itu satu sumber air kalau kita betul-betul tak ada air dalam hutan. Tapi macam mana nak tahu kalau macam yang tadi tu, yang tak boleh minum tu, yang getah tu kan? Ya. Kalau kita potong, kalau air dia keluar, memang dia ada macam campur boleh nampak lah. Ya, boleh nampak. So you boleh you akan macam dapat kenal pasti. Okey, kalau tak tahu pun lah. So kalau macam yang ni, kalau potong memang dia clear water. Ya, clear. Ya. Cuma selepas beberapa minit aku berjalan di dalam hutan ini sambil ditemani oleh Jack, banyak yang telah aku belajar darinya. Beliau adalah seorang tour guide yang amat berilmu pengetahuan tentang hutan di sini, yang banyak mengajar aku tentang ilmu hutan, dan disebabkan itu, aku mula lebih menghargai hutan ini dan mempunyai minat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang hutan tropikal di Taman Negara Mulu ini yang telah menarik ramai pelancong asing dari serata dunia. Dalam tu dia bukan dia connecting kan. Kalau dalam berapa jauh? Sangat jauh lah. 1 kilometer lebih. Aku meneruskan perjalananku di dalam Taman Negara Mulu ini perlahan-lahan bersama Jack sambil belajar macam-macam ilmu baru dari beliau, dan kami akhirnya sampai ke destinasi kami, iaitu Gua Lang. So nama cave ni adalah Lang Cave. Yep. Ya, so cave ni panjang dia 240 meter. Ya, sangat kecil dan dia punya ceiling agak rendah. Ya, so dia antara yang paling kecil yang kita akan visit lah. Ya, so the Berapa smallest jauh cave. kita boleh dalam? Memang kita boleh jalan all the way 240 meters. All the way 240 meters. So sangat kecil dan tapi gua ni dia unik sebab banyak formation. Ya, kita ada stalactite, stalagmite. Boleh tengok semua. Kita boleh tengok semua semua jenis formation yang terdapat dalam gua ni. So kita akan ambil masa 15 minit macam tu lah untuk visit cave ni. Yang kita nampak atas ni adalah stalactite. Sebelah bawah stalagmite. So dua jenis ini dia actually growing. So ada growing oleh sebab calcium deposit atau calcite deposit. Walaupun gua ini agak kecil, cuma mengambil masa 15 minit untuk sampai ke penghujungnya, tetapi ia kaya dengan formation seperti stalagmite dan stalactite. Stalagmite dan stalactite sebenarnya adalah benda yang sama. Cuma stalagmite adalah ukiran batu di bawah yang terbentuk di lantai gua, dan stalactite adalah ukiran batu di atas yang terbentuk di siling gua. 1 kubik sentimeter stalagmite atau stalactite mengambil masa lebih kurang 100 tahun untuk terbentuk. Jadi, ukiran yang unik di sepanjang gua ini adalah hasil sejak berjuta ataupun mungkin berbilion tahun yang lampau. Ia terbentuk daripada air hujan yang mengalir dan meresap di dalam batu-batu pada gua ini, dan pada masa yang sama menghakis batu-batu ini sehinggalah sampai pada siling, dinding dan lantai gua ini, dan terjadilah stalagmite dan stalactite yang penuh unik ini. Dan dari struktur stalagmite dan stalactite di dalam gua ini, ia banyak menolong para saintis untuk mengkaji sejarah bumi. Tidak hairanlah mengapa mereka betul-betul menjaga ukiran-ukiran pada gua ini, di mana pelawat yang datang ke sini dilarang untuk menyentuh apa-apa di sini, supaya kajian mudah dibuat untuk para saintis dan pengkaji bumi ini.
Kami berada di dalam gua ini sehingga waktu senja berlalu. Kerana pada masa inilah aku melihat satu lagi keajaiban di sini, di mana beribu-ribu ekor kelawar mula keluar beramai-ramai dari kegelapan di dalam gua ini untuk terbang bebas di langit malam. Dan mereka terbang secara berkumpulan, membuat corak yang tertentu, seolah-olah membuat satu pertunjukan di langit. Dan aku begitu kagum melihatnya. Selain daripada tu, sepanjang saya berada dekat kawasan Mulu ni, this time saya tak camping disebabkan sini memang banyak accommodation yang harga dia memang berpatutan bagi saya. Dan sini pula memang banyak package macam dia termasuk buat aktiviti, termasuk dengan accommodation semua tu. Jadi saya banyak habiskan masa saya dekat homestay, berkenalan dengan orang-orang kampung dekat sini semua. Semasa berada di kampung ini, aku sempat berjumpa dengan ketua kampung di sini untuk belajar tentang penduduk asal di sini, iaitu orang Berawan. Ya. Kaum Berawan. Orang Berawan ya, saya nak tahu pasal sekarang ni saya sudah pergi beberapa tempat-tempat ulu di Sarawak. Sekarang saya di sini. Saya nak tahu apa adat-adat orang Berawan, pantang larang orang Berawan kalau masuk hutan ke apa ke. Pantang larang kami orang Berawan ini, kalau you mau pergi ke hutan, pergi memburu, dia kalau burung kamu jahat, orang dulu dia mendengar bunyi burung yang tidak bagus punya, dia tidak memburu, dia dengar bunyi burung itu, dia balik. Baliklah. Jadi kalau macam anak baru lahir kan, apa dia punya pantang larang orang-orang Berawan? Pantang larang dia, mak dia mesti mau pantang. Dari segi makanan, tak boleh makan sembarang, daun kayu seperti daun berbulu-bulu, mesti daun timun, dan lain-lain lah. Dia mesti mau makan macam barang yang kering-kering, seperti ayam belum bertelur punya. Ayam kampung yang belum bertelur, itu boleh potong kasih dia makan. Kalau macam dekat kampung ni kan, orang-orang muda dekat kampung ni banyak sudah keluar pergi bandar-bandar besar semua ya. Macam miri, kucing semua kan. Bila selalunya berapa kerap dalam satu tahun dia orang balik sini? Jadi selalu dia, kalau kami orang hari Krismas, dia orang yang dari miri, dari kucing balik kampung, makan bersamalah keluarga, dan juga dalam sekampung pun macam dikena jemput di mana tempat kita makan di sanalah tempat. Tapi makanan dia kira dia kita ini makan potong ayam lah, babi salai kah, babi kah dipotong. Selain daripada tu, apa makanan tradisional yang special untuk orang Berawan? Makanan tradisional ini ada satu bangsa kulat yang kecil punya. Kami orang bilang dia kurak. Kurak. Ada. Kalau dekat batang-batang itu dia banyak dia. Itu dia ambil ditutuk. Sudah itu hancur-hancur sapu sama beras, buat kami orang bilang dia buat bitan. Sama sapu daun serasi, simpan dalam supaya ada wangi sikit. Dan sawi kecil diambil buat bital juga. Itu selalu tradisional kami. Kejap, apa bital? Bital itu satu jenis macam bubul lah. Macam bubul. Macam bubul. Disapu sama beras, masak dia sampai macam jadi bubul. Itu dia. Nanti saya mau cubalah nanti. Ya. Saya dekat sini lagi berapa hari nanti kan. Boleh. Okeylah Uncle, itu sajalah saya rasa. Terima kasih. Luangkan masa bersama saya. Sama-sama. Terima kasih. Pada sebelah petangnya,
Aku cuma berehat di homestay yang aku duduki di sini dan bersia-sia cuma di sekitar kampung ini sahaja. Satu yang aku lihat semenjak aku berada di bumi Sarawak ini, orang-orang yang tinggal di pedalaman di sini hidup dengan penuh harmoni dengan alam sekitar mereka. Kehidupan mereka kelihatan begitu tenang, seakan-akan mereka hidup tanpa mempunyai apa-apa masalah. Semuanya peramah denganku dan mereka begitu mudah untuk tersenyum. Tidak hairanlah kenapa sesetengah dari mereka memilih untuk terus hidup di kawasan pedalaman di sini berbanding dengan berhijrah ke kota-kota yang besar. Pada keesokan harinya, aku pergi lagi untuk melawat sebuah lagi gua yang amat terkenal di Taman Negara Mulu. Kali ini, aku menaiki bot dan mengikuti sebuah sungai di sini untuk ke gua tersebut. Aku melihat beberapa buah perkampungan kecil di sepanjang sungai di sini yang mungkin kebanyakannya didiami oleh orang-orang berawan, iaitu penduduk asal di Mulu. Kadang-kadang, sungai di sini agak cetek, menyukarkan bot kami untuk bergerak melawan arus yang agak deras di beberapa tempat. Dan tidak berapa lama selepas itu, kami pun sampai ke gua air jernih. Dan seperti namanya, air di sini kelihatan begitu jernih dan bersih. Dari sini, kami berjalan lagi beberapa minit untuk sampai ke gua rusa. So, ini dia Deer Water Cave. Oh, ini dia water cave. Ya, so ini connection kepada Deer Cave yang kita akan visit afterwards lah. So connection ni dia tidak dibuka untuk pelancong sebab untuk masuk ke gua ni dia banyak tempat bahaya. So that's why dia tidak open to visitors. And satu reason lagi dia mau protect environment dalam cave ni. Ya. So atas tu adalah tumbuhan satu daun. Ya. Ya, dia so tumbuhan ni dia ada satu daun saja. Ya, so tumbuhan ni sangat special untuk tempat ni sebab dia endemik. So hanya boleh jumpa di kawasan sini saja. Dekat kawasan Mulu ni saja? Ya, Mulu saja yang ada. So tumbuhan ni dia grow on cliff side. So mostly boleh jumpa di cliff saja. Gua yang begitu besar ini dinamakan Gua Rusa kerana pada satu ketika dahulu, gua ini penuh dengan rusa yang datang ke sini kerana terdapat sebuah tasik garam di sini. Dan rusa-rusa ini memerlukan mineral daripada garam ini, di mana garam-garam ini dihasilkan daripada jutaan kelawar yang tinggal di dalam gua ini. Terdapat 2 hingga ke 3 juta kelawar yang tinggal di dalam gua rusa ini. Tetapi, kini tiada lagi rusa-rusa yang datang ke sini disebabkan gua ini dikunjungi oleh ramai para pelancong dan rusa-rusa ini pun menjauhkan diri daripada manusia. Ini adalah kali pertama aku berada di dalam sebuah gua yang begitu besar dan mempunyai siling yang begitu tinggi. Berbanding dengan gua lang yang aku lawati semalam, aku tidak melihat begitu banyak ukiran stalagmite dan stalactite di sini. Tetapi, aku cukup kagum dengan suasana di sini disebabkan saiz gua ini yang cukup besar. Berada di dalam gua ini membuatkan aku terasa seperti aku berada di suatu dunia yang lain, di suatu alam yang lain. Suasananya yang gelap dan suhu di sini begitu dingin jika dibandingkan dengan semasa aku berada di luar gua ini, di mana cuaca di Mulu ini begitu panas, terutamanya semasa tengah hari.
Dan satu tarikan dekat Mulu ni, saya rasa caving. Yang saya buat cumalah caving dengan jangka masa yang pendek yang saya ada dekat sini. 2 hari saya just buat caving je dengan guide saya yang Jack tu. Selain daripada tu, yang saya dapat tahu daripada dia, sebenarnya ada banyak lagi aktiviti yang boleh buat dekat sini. Macam for example panjat gunung Mulu dengan panjat dia punya pinnacle semua tu. Tapi buat masa ni dalam trip saya kali ni saya tak sempat nak buat semua tu. Mungkin itu adalah salah satunya petanda yang saya kena datang Sarawak lagi sekali tak lama lagi. Setelah puas aku melawat gua-gua di Taman Negara Mulu, aku pun menghabiskan hari-hari terakhirku dengan tuan rumah yang aku duduki di sini, yang aku gelar sebagai Aunty Lydia, untuk belajar bagaimana mereka menyediakan makanan orang tempatan di sini, iaitu kulat yang dipetik daripada kayu-kayu di hutan di sekitar kampung mereka di sini. Oh, itu ada macam tu lah. Ya, macam tu. Okey. Kena dia cari dia di tempat kayu yang mati ni. Dia selalu suka hidup di sini. Ini dia kecil-kecil macam dia. Dia Oh, hidup. yang macam ni semua boleh lah. Ya, ini semua boleh. Sama kan? So banyak macam ni pun okey lah. Okey, boleh. Ya. Boleh lah kita pergi masak. Ya. Saya mau tengok macam mana. Okey, first kali Aunty kena buat apa sekarang? Sekarang saya mau kasih bersih dah dulu, cuci dah dulu. Cuci, lepas cuci, saya cuci dulu, lepas tu baru kasih tutup dia. Sudah tutup, lepas tu kita masak dia. Tutup dulu. Tutup sampai dia macam dia hancur. Yang kita sudah tumbuk tadi kan, kita masak, campur sikit tu beras, kasih dia hancur macam bubur. Sudah dia hancur macam bubur, so kita masuk itu kulat dalam sampai dia sekali. Ya, campur sekali sampai dia itulah masaklah. Rebus sajalah. Ya, rebus saja. So nasi dengan kulat tu? Kulat ya. Kalau kita mau daging pun boleh juga, kita simpan daging ayam. Kita cincang-cincang itu daging ayam, kita boleh simpan dalam. Boleh juga kita campur kalau ada jagung muda, simpan di dalam pun nyaman juga. Macam ni sudah masak lah ni? Ya, ini sudah masak sudah. Boleh hidang lah? Ya, boleh hidang. Ya, boleh tengok dia punya beras sudah hancur. Dia punya ini kulat pun sudah lembut. Ya. Sudah masak. So, ini sedia untuk dihidang. Okey, you boleh cuba. Okey, terima kasih Aunty. Okey, kita makan lah. Terima kasih. Sebelum aku ke Sarawak, aku agak risau yang kemungkinan aku tidak dapat memakan makanan mereka, terutamanya di kawasan pedalaman, kerana tidak biasa dengan makanan di sini. Tetapi, sejak aku di sini, aku begitu berselera memakan makanan orang-orang tempatan di sini dan aku begitu mudah bergaul dengan mereka. Mungkin kerana mereka begitu peramah denganku. Selepas puas melihat tempat-tempat menarik di Mulu dan belajar tentang masyarakat asli orang Berawan di sini, aku pun menghabiskan masaku bersendirian di sini, menulis diary personalku tentang pengalaman pengembaraanku di sini, supaya pengalamanku ini dapat diabadikan dan tidak akan hilang begitu saja ditelan oleh masa yang berlalu.